Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ekonomi Islam. Prinsip Ekonomi Islam. Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan penggunaan. Penggunaan. Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan? Boleh nampak tak? Definisi penggunaan. Aina nampak? Tak dengar? Definisi penggunaan. Dah nampak. Dari segi bahasa, penggunaan maksudnya guna atau pakai. Dari segi istilah, penggunaan bermaksud perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan. Perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Yang dimaksudkan dengan mengguna sini ialah kemampuan dan kesediaan untuk membeli barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Mengikut Donald Moffat, penggunaan bermaksud penggunaan barangan dan perkhidmatan bagi memuaskan kehendak-kehendak pengguna. Hasil dari penggunaan melahirkan nilai faedah atau utility. Yang dimaksudkan dengan penggunaan itu ialah membeli barang dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak-kehendak pengguna. Bila pengguna menggunakan barang dan perkhidmatan, pengguna akan mendapat kepuasan ataupun faedah atau utility yang dihasilkan oleh barangan dan perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh, pengguna membeli laksa. Pengguna membeli laksa wing. Okay, laksa itu dipanggil barangan. Untuk makan laksa, kena beli laksa. Lepas tu makan laksa. Bila makan laksa, dapat memenuhi kehendak pengguna. Kehendak pengguna ialah untuk kenyang atau untuk menghilangkan kelaparan. Hasil dari makan laksa itu akan dapatlah kepuasan ataupun utility ataupun faedah. Definisi penggunaan lagi. Nampak tak? Dari segi Islam, penggunaan berasal dari perkataan istihlaq. Dinyatakan sebagai itlaf ain, iaitu melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya. Jadi menurut Islam, penggunaan ialah mengguna pakai sesuatu benda atau barangan ataupun perkhidmatan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki. Misalnya, contohnya, dalam Islam mesti menutup aurat. Jadi, untuk menutup aurat perlu ada pakaian. Jadi, pakaian itu ialah benda. Jadi, penggunaan pakaian ialah mengguna pakai pakaian itu yang boleh memberi faedah. Faedah dia ialah untuk menutup aurat bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki, iaitu untuk menutup aurat seperti dikehendaki oleh Islam. Itu maksud penggunaan. Saya ulang. Penggunaan menurut perspektif Islam ialah mengguna pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki. Menurut Dr. Muhammad Abdul Muim Ghaffar, penggunaan itu
Maksudnya menggunakan barangan dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan manusia dan cita rasa mereka. Ia, yakni penggunaan sesuatu barang dan perkhidmatan itu mempunyai tujuan dan matlamat penting dalam kegiatan ekonomi. Kerana dengan penggunaan itulah, dengan pembelian barang dan perkhidmatan itulah, pengeluar, penjual boleh menjual barangan. Jadi terhasillah economic activities, terhasillah aktiviti ekonomi, iaitu dipanggil transaksi ekonomi. Iaitu aktivitinya ialah penjualan dan pembelian sesuatu barangan dan perkhidmatan. Sekiranya tidak ada penggunaan, maksudnya sekiranya barang dan perkhidmatan itu tidak dibeli, maknanya pengguna dan penjual tidak boleh mengeluarkan, menawarkan dan menjual barang tersebut. Boleh? Bahasa mudahnya, kalau orang tak mau beli, jual tak gunalah nak jual sebab jual tak laku. Mesti jual barang yang ada orang nak beli atau ada orang nak guna. Jadi menurut Dr. Muhammad Abdul Muin Ghaffar, penggunaan ialah menggunakan barang dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan manusia dan cita rasa mereka, dan penggunaan itu mempunyai tujuan dan matlamat penting dalam kegiatan ekonomi. Okey, next. Falsafah penggunaan menurut Islam. Nampak tak? Falsafah penggunaan menurut Islam. Nampak. Okey. Pertama, konsep atau falsafah pemilikan. Untuk menggunakan barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pengeluar dan penjual, pertamanya mesti ada pemilikan. Bagaimana untuk mendapatkan pemilikan? Pemilikan diperolehi apabila berlaku pembelian. Dan pembelian itu biasanya dilaksanakan di pasaran. Di pasaran itu ada apa? Di pasaran itu mesti ada penjual, pembeli, dan barangan dan perkhidmatan yang akan dijual. Itu konsep pemilikan. Jadi dalam Islam untuk memiliki sesuatu barang, bolehlah antaranya dengan konsep al-bai', jual beli. Untuk berjual beli, perlulah ada syarat-syarat tertentu yang akan kita bincangkan kemudian. Yang kedua, penggunaan berdasarkan falsafah pengabdian. Dalam Islam, manusia menggunakan barang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdikan diri, yakni kepada Allah Ta'ala. Jadi penggunaan barang dan perkhidmatan adalah
dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita makan supaya ada kekuatan, tenaga untuk mengabdikan diri kepada Allah. Contohnya begitulah. Kita bekerja untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita memakai pakaian, kita menggunakan pakaian untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita menggunakan kereta atau motor untuk bekerja, pergi bekerja. Kereta dan motor adalah kenderaan untuk kita pergi bekerja sebagai pengabdian diri kepada Allah. Contohnya begitulah. Okey, ada soalan boleh tanya? Silakan. Ada soalan? Falsafah yang ketiga, penggunaan sebagai amanah. Barang-barang dan perkhidmatan yang ada dikeluarkan dalam ekonomi adalah sebagai amanah. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dan semua sumber-sumber yang ada dalam dunia ini, semua sumber adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi, manusia menggunakan sumber-sumber yang sedia ada, yang mana semuanya diciptakan oleh Allah, dan sumber-sumber ini adalah amanah Allah kepada manusia. Jadi manusia mestilah menggunakan barang-barang dan perkhidmatan menurut kehendak Allah Ta'ala dengan berlandaskan kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi barang-barang mestilah barang yang halal, menggunakan barang yang halal kerana untuk patuh kepada syariah. Jadi dalam Islam, barang-barang yang tidak halal, contohnya seperti arak, babi, khinzir dan barang-barang lain yang haram seperti judi tidak boleh digunakan. Jadi mesti menggunakan barang-barang dan perkhidmatan yang halal sahaja. Kerana kena ingat manusia adalah khalifah yang dilantik oleh Allah dan diberi amanah untuk menggunakan barang-barang mengikut syariat. Mengikut syariah. Yang keempat, konsep kemaslahatan. Penggunaan barang dan perkhidmatan mestilah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan barang-barang yang mendatangkan kerosakan ataupun fasad. Apa contoh barang yang mendatangkan kerosakan? Contohnya seperti arak. Arak yang haram kerana mendatangkan kerosakan kepada fikiran manusia. Dengan arak boleh berlaku macam-macam kemaksiatan yang lain. Apabila manusia mabuk, manusia hilang pertimbangan akal yang waras dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contohnya bila mabuk, manusia boleh, jika mabuk dan memandu, boleh menyebabkan kemalangan kepada orang lain. Itu dipanggil fasad atau kerosakan. Bila mabuk, kadang-kadang sehingga boleh membunuh orang lain. Bila mabuk, boleh memaki hamun orang lain. Dan macam-macam lah. Okey.
Jadi mesti menggunakan barang yang halal dan barang yang tidak mendatangkan kerosakan kepada diri sendiri dan kerosakan kepada orang lain. Okey, ada apa-apa soalan? Fatin, Nur Akilah, kamu boleh unmute kalau ada soalan. Tak ada, Doktor. Pasal apa tak ada soalan? Muhammad Lutfi, sebab apa tak ada Jelas, soalan? Doktor. Ha? Penerangan yang jelas, Doktor. Penerangan yang jelas, alhamdulillah. Atau kamu takut nak tanya? Boleh tanya dengan takut. Walaupun saya nampak macam garang, tapi sebenarnya saya tidaklah garang. Style saya macam garang. Tapi sebenarnya saya baik hati. Dan saya suka perasan. Okey, kita ubah tajuk kepada kita perincikan konsep pemilikan. Tadi kita kata falsafah penggunaan ada 3 iaitu pemilikan, ada 4, sorry. Falsafah penggunaan ada 4, pemilikan, pengabdian, amanah dan kemaslahatan. Kita tengok satu-satu. Penggunaan sesuatu barang hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan. Untuk menggunakan sesuatu barang tu, mestilah barang tu dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya tak boleh menggunakan barang orang lain. Iaitu pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syarak. Macam mana nak berlakunya pemilikan? Contohnya melalui jual beli. Lagi melalui apa lagi? Melalui hibah, melalui sedekah, melalui zakat, melalui wakaf juga boleh berlaku pemilikan. Barang yang sebelum itu bukan hak milik kita, tetapi sekiranya ada orang hibah kepada kita atau ada orang sedekah kepada kita atau kita diberi zakat ataupun kita mendapat wasiat, maka berlakulah pemilikan. Jadi definisi pemilikan ialah pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda itu. Bila dah ada pemilikan, barulah boleh menggunakan benda itu sesuai dengan keinginannya selagi tidak melanggar hukum syarak. Okey? Okey. Hak pemilikan juga tanda pengakuan Islam terhadap fitrah semula jadi manusia untuk memiliki harta dan ingin menggunakannya. Jadi Islam mengakui bahawa manusia memang memerlukan harta, manusia memerlukan barangan, manusia memerlukan perkhidmatan dan Islam mengatur peraturan untuk memiliki sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okey. Jadi pemilikan boleh berlaku dengan pelbagai cara, antaranya dengan jual beli, melalui wasiat, zakat, wakaf, sedekah, infak dan lain-lain. Contoh macam kamu sekarang ni, kamu tidak ada motor. Jadi macam mana kamu ingin dapat pemilikan motor? Adik Muhammad Aimaduddin, kamu ada motor ke tak ada motor? Ada, Sir. Ada tak apa. Macam mana kamu memiliki motor?
Macam mana kamu dapat pemilikan motor tu? Kamu beli ke? Ada orang bagi ke? Macam mana? Saya beli. Nah, beli. Mak ayah beli. Siapa beli? Beli sendiri? Parent beli. Oh, parents beli. Jadi motor tu didaftarkan atas nama siapa? Ada nama saya. Okey. Jadi konsep tu dipanggil hibah atau pemberian oleh ayah kamu, parents kamu kepada kamu. Itu dipanggil Oh. hibah. Jadi pemilikan juga boleh melalui hibah atau pemberian. Ibu bapa boleh memberikan sesuatu kepada anaknya. Jadi kamu memiliki motor. Itu maksud pemilikan. Dia ada berbagai cara untuk memiliki sesuatu barangan. Antaranya jual beli. Kamu boleh beli sendiri. Ataupun hibah, yakni sesuatu barang dan perkhidmatan itu diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Ataupun melalui zakat. Kadang-kadang zakat memberikan bantuan tertentu. Rumah misalnya kepada fakir miskin. Jadi rumah tu jadi milik fakir miskin sebab diberikan oleh lembaga zakat. Contoh kan, wakaf ataupun infak ataupun sedekah dan pelbagai cara lainlah. Konsep kedua berkaitan penggunaan ialah pengabdian. Penggunaan adalah aktiviti kehidupan yang tidak terlepas daripada rangka tujuan pengabdian diri kepada Allah. Semua harta benda yang dimiliki oleh manusia serta penggunaan punca pendapatan, barangan dan perkhidmatan akan disoal di hari akhirat sama ada halal atau haram. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu memperoleh hartamu dan bagaimana pula kamu membelanjakannya. Ini akan dipersoalkan oleh Allah. Bagaimana kamu memperoleh harta, caranya halal atau tidak, akan disoal. Macam mana kamu memiliki harta? Adakah dengan cara bekerja? Adakah dengan cara melakukan bisnes, perniagaannya halal? Itu akan dipersoalkan. Atau jika memiliki harta dengan cara menzalimi orang lain atau dengan cara mencuri harta orang lain, merampas harta orang lain, itu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Setelah memiliki harta, bagaimana pula kamu membelanjakan harta? Membelanjakan harta mestilah juga dengan cara yang halal. Jadi mesti memiliki harta, memperoleh harta dengan cara halal dan membelanjakan juga mesti dengan cara yang halal. Konsep yang ketiga ialah amanah. Penggunaan adalah amanah Allah. Dengan sebab itu, gelagat pengguna dibentuk dengan baik. Okay. Sebabkan penggunaan adalah amanah oleh Allah. Manusia memiliki harta, manusia memiliki barangan dan perkhidmatan, dan kesemua itu, semua sumber-sumber harta, barang dan perkhidmatan adalah amanah Allah. Bermaksud yang memiliki semua sumber-sumber ialah Allah. Semua Allah punya. Seperti mana dinyanyikan oleh Iwan. Semua Allah punya. Kita tidak punya apa-apa. Semua Allah punya.
Kita hanya adalah pemegang amanah. Jadi penggunaan adalah amanah Allah, dengan sebab itu gelagat pengguna mesti dibentuk dengan baik serta mengawal kehendak yang tidak terbatas secara terpimpin. Jadi misalnya, jika seseorang itu memiliki harta yang banyak, harta yang terlebih banyak berbanding dengan keperluannya, jadi seseorang itu perlu untuk memikirkan bagaimana untuk membantu orang lain. Kerana apa? Kehidupan manusia ini bukan terbatas setakat di dunia, tapi juga kehidupan kita akan bersambung sehingga akhirat. Oleh kerana itu, apabila kita mempunyai harta yang banyak, mestilah harta itu digunakan dengan baik dan mestilah mengawal kehendak yang tidak terbatas secara terpimpin, berpandukan peraturan daripada syarak. Mestilah mematuhi syariah. Kehendak yang tidak terbatas mestilah dipimpin berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tak berlakulah sebagaimana seseorang itu misalnya bilioner. Kemudian bila bilioner, dia menggunakan barang mengikut kehendak dia. Beli sampai 20 kereta mewah. Beli jet mewah. Beli yacht yang mewah. Itu kehendak yang tidak terbatas. Mengikut Islam, harta yang berlebihan bukanlah untuk memenuhi semua kehendak yang tidak terbatas. Tetapi lebih baik dengan memberi bantuan kepada orang lain. Sebab dalam masyarakat ada juga golongan yang miskin yang tidak dapat memenuhi keperluan. Bila kita derma kepada orang lain, bila kita sedekah kepada orang lain, Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang tersangat banyak di akhirat. Jadi yang mana kita nak pilih? Tentulah kita memilih balasan yang dijanjikan oleh Allah, kerana nikmat syurga di akhirat itu memang tidak terbanding atau tidak terbayang oleh mata dan kepala kita. Jadi kalau nanti kamu jadi jutawan, kalau kamu jadi bilioner, kena ingat bahawa sebahagian pada harta kamu itu mestilah pertamanya dibayar zakat. Kemudian selebihnya jika kamu ada lebih lagi, boleh digunakan untuk membantu orang lain dan juga digunakan untuk fi sabilillah. Boleh derma kepada masjid, boleh derma kepada ma'had tahfiz, boleh derma kepada apa-apa tujuan untuk meningkatkan syariat Islam. Itulah yang lebih baik. Sebab bila kita meninggal, amalan-amalan itulah yang akan membantu di akhirat. Ada soalan? Jadi, penggunaan barang dan perkhidmatan adalah dengan tujuan agar manusia dapat minta maaf. Amanah ini adalah dengan tujuan agar manusia dapat mengawal sifat dan kehendak yang tidak terbatas, berpandukan kepada peraturan Allah. Jadi dengan mengingat bahawa segala kekayaan, segala harta, segala barangan, segala perkhidmatan yang dimiliki oleh manusia, semuanya adalah amanah dari Allah. Pemilik sebenarnya ialah Allah.
Semua milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Seperti mana kata Iwan. Siapa boleh nyanyi lagu Iwan? Siapa boleh nyanyi? Silakan, boleh nyanyi. Tak ada siapa. Okey, segalanya milik Allah. Harta, kekayaan adalah amanah Allah kepada manusia. Jadi tujuannya agar manusia dapat mengawal sifat dan kehendak yang tidak terbatas berpandukan kepada peraturan Allah. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Falsafah yang keempat. Kemaslahatan. Keperluan manusia terhadap barangan bukan semata-mata berasaskan kehendak yang tidak terbatas, tetapi berasaskan keperluan sebenar, berasaskan maslahah. Pernah dengar tak kataan maslahah? Maslahah ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri dan kepada masyarakat. Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat 5 perkara yang paling asas yang mesti dijaga oleh setiap individu, iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Daruriyatul khams. 5 necessities. 5 asas. 5 perkara asas. 5 necessities. Bahasa Arabnya daruriyatul khams. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Kedua, hifzun nafs, pemeliharaan nyawa. Ketiga, hifzul aql, pemeliharaan akal. Keempat, hifzun nasb atau hifzun nasb. Hizbun nasli, hifzun nasli atau hifzun nasbi, pemeliharaan keturunan. Dan yang kelima, hifzul mal, pemeliharaan harta. Itu adalah 5 perkara asas yang diperlukan, necessities, daruriyat. Konsep penggunaan. Ada 3 konsep penggunaan, iaitu pertama, konsep kepercayaan. Dalam Islam, Allah adalah pencipta dari segi kepercayaan, dari segi akidah. Allah is the creator. Allah adalah pencipta yang menciptakan semua makhluk. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua makhluk. Manusia adalah makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah. Makhluk-makhluk lain semua tidak sanggup untuk menjadi khalifah. Gunung ganang, bukit bukau, walaupun tinggi dan hebat, tidak sanggup menerima amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia telah dipilih sebagai amanah, sebagai khalifah untuk memegang amanah. Jadi Allah menciptakan manusia
kita sekarang berada di mana? Di dunia. Dan selepas ini, kita akan berada di tempat yang disebut akhirah. The hereafter. Negeri akhirat. Negeri yang selama-lamanya. Jadi semua ciptaan Allah ini mesti digunakan menurut Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menciptakan semua ni, jadi jadi kita mesti menggunakan semua barangan dan perkhidmatan mengikut kehendak Allah. Allah Ta'ala dah bagi panduan dah. Panduan dia ada di mana? Dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk menyampaikan. Jadi, kita perlu bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Konsep yang kedua adalah konsep kejayaan. Al-Falah. Al-Falah ni maksudnya kejayaan bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Sebagai orang Islam, kita perlu mengejar kekayaan. Kita nak jadi orang yang berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Kita nak kaya, bukan sahaja kaya dari segi material, tapi juga kaya dari segi spiritual. Kita nak jadi orang yang berilmu, bukan sahaja dari segi ilmu agama, tapi juga ilmu keduniaan. Sebab dalam Islam, Islam merangkumi semua aspek kehidupan. Jadi, manusia hidup di dunia ini dan perlu mencari bekalan untuk dibawa ke akhirat. Dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Mesti bertakwa. Bertakwa ialah dengan cara menurut atau mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Itulah yang dinamakan Al-Falah. Konsep kekayaan. Kekayaan di sini bermaksud bukan sahaja kekayaan dari segi material, tapi juga kekayaan dari segi spiritual. Jom kita tengok satu-satu. Konsep kepercayaan. Mempercayai bahawa adanya hari akhirat. Selepas mati akan ada lagi alam akhirat. Jadi, mempercayai beriktikad bahawa adanya hari akhirat akan menjuruskan kelakuan dan tindakan individu Muslim ke arah mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Percaya beriktikad bahawa adanya pertimbangan akhirat. Hidup tak terhenti di dunia saja. Hidup akan berlanjutan ke akhirat. Ada balasan. Yang baik akan masuk syurga. Dan lain akan masuk ke neraka. Jadi, bila kita kena ingat apa saja yang kita perolehi, apa saja yang kita belanjakan akan diberi pertimbangan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, manusia mesti berbelanja bukan saja untuk manfaat di dunia, tapi juga untuk mendapat pahala. Konsep kejayaan ataupun al-falah, kejayaan ditakrifkan sebagai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud al-falah. Bukannya bermaksud kejayaan zahir. Segala perbuatan mestilah selaras dengan kehendak Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat kejayaan ataupun al-falah di dunia dan juga di akhirat. Segala perbuatan termasuk penggunaan barang, termasuk muamalat, segala urus niaga mestilah dilaksanakan mengikut tuntutan syarak. Jadi segala perbuatan mestilah digunakan di jalan Allah Ta'ala. Konsep kekayaan pula. Harta dan kekayaan merupakan amanah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas pemiliknya. Islam menggalakkan umatnya mencari kejayaan sebanyak mungkin, tapi perlu menghindari sifat tamak dan rakus. Tak boleh tamak dan tak boleh rakus. Islam melarang penindasan. Islam melarang penipuan, penyelewengan, kezaliman, kecurian dan rampasan dalam mendapatkan harta. Islam juga melarang daripada menyorok dan membekukan harta. Contoh menyorok harta macam mana? Duit banyak, harta banyak, tak mau membayar zakat. Itu contoh menyorok dan membekukan harta. Lagi contoh, harta banyak lebih daripada keperluan. Tidak mahu bersedekah kepada orang lain. Semua nak monopoli, nak kontrol kepada diri sendiri. Mengek kekayaan dan memonopoli tanpa mengagihkan secara adil kepada pihak yang memerlukan. Itu juga antara konsep menyorok dan membekukan harta. Sebab itu dalam Islam, 2.5% daripada harta orang kaya adalah hak orang miskin. Mesti mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala sebut, Aqimus salata wa atu zakah. Lebih daripada 100 kali dalam Al-Quran. Iaitu sebanyak 122 atau 123 kali disebut aqimus solata wa atuz zakat. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Jadi tujuan Allah Ta'ala mewajibkan menunaikan zakat ialah supaya mengaktifkan ekonomi dan harta-harta itu dia jadi tidak beku. Harta itu dia akan bergerak bila orang kaya memberi sedekah, orang kaya memberi infak, orang kaya memberi wakaf kepada pihak-pihak yang miskin. Jadi harta itu akan digunakan oleh orang miskin. Jadi harta itu akan dicairkan. Jadi berlakulah aktiviti-aktiviti ekonomi yang rancak dan negara pun akan dapat menikmati peningkatan dalam aktiviti ekonomi yang disebut sebagai perkembangan ekonomi, economic growth. Peraturan penggunaan dalam Islam. Pertama, penggunaan harta sebaik mungkin. Harta mesti digunakan dalam cara yang paling baik. Yang kedua, penggunaan barangan yang berfaedah. Barangan mesti digunakan secara berfaedah. Yang ketiga, penggunaan barangan mestilah seimbang. Kalau misalnya kita memerlukan 2 buah kereta, jadi kita menggunakan 2 buah kereta. Tak boleh penggunaan itu terlampau
mewah. Misalnya perlu 2 kereta tapi beli 20 kereta. Itu dipanggil penggunaan yang tidak seimbang. Jadi dalam Islam, konsep seimbang adalah penting. Tidak terlalu kedekut dan tidak terlalu boros. Itu maksud seimbang. Yang keempat, penggunaan tanpa mudarat. Mesti menggunakan barang tanpa mudarat. Kalau makan pun, kalau perlu sepinggan, makan sepinggan. Contohnya, tak membawa mudarat. Kalau makan banyak, dia akan membawa mudarat. Berlebihan kolesterol, berlebihan lemak, jadi gemuk. Lepas tu mulalah mai penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Penggunaan mestilah tanpa mudarat. Contoh lain, kamu ada motor, mestilah menggunakan motor, memandu motor tanpa mudarat. Janganlah bawa motor laju. Motor tu, motor apa panggil? Kapcek. Motor kapcek motor kapcai. Kapcek lah. Motor kapcai je. Boleh bawa 70 atau 80 kilometer sejam. Jadi bawalah dengan elok. Pandulah motor dengan elok. Janganlah pergi merempit. Ada motor, malam-malam merempit. Bagi naik tayar, bagi jadi satu. Lepas tu bawa laju. Itu adalah penggunaan yang mudarat. Mestilah penggunaan tanpa mudarat. Yang kelima, peraturannya adalah penggunaan milik yang sah. Untuk menggunakan sesuatu barang, mestilah memiliki barang tersebut dengan sah. Barang tu boleh jadi sah dengan pelbagai cara. Contohnya dengan jual beli, hibah, wakaf, sedekah, infak dan lain-lain cara. Tak boleh menggunakan barang orang lain. Misalnya, kamu duduk rumah dengan kawan. Kawan tu beli Maggi. Kamu tengok kiri kanan tengok, oh kawan tu tak ada pun. Jadi kamu pun masak Maggi tu. Padahal Maggi tu bukan milik kamu yang sah, milik kawan. Kamu masak dan kamu makan Maggi tu. Kawan tu balik, mana Maggi tom yam tadi ni? Tak ada. Dia pun tanya, hang guna Maggi aku ke? Tak tahu. Aku tak guna pun Maggi hang. Mana aku tahu. Itu maknanya salah, tak ikut peraturan. Jadi mesti menggunakan barang yang milik yang sah. Tak boleh guna barang orang lain. Itu contoh. Penggunaan memberi faedah yang wajar. Bila kita menggunakan satu barang, barang tersebut mestilah digunakan dan memberi faedah yang wajar. Seterusnya, tingkat keutamaan dalam penggunaan. Nampak tak ni? Semua orang nampak tak ni? Nampak. Nampak ni? Daruriyah, nampak? Nampak, Doktor. Hajiyah, tahsiniyah, kamaliyah, tarafiyah. Ada 5 tahap. Yang pertama, penggunaan mesti utamakan kepada daruriyah, kepada keperluan asas. Mesti memenuhi keperluan asas. Keperluan asas kehidupan adalah contohnya seperti makanan dan minuman untuk hidup, tempat tinggal,
dan juga pakaian. Dan menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 keperluan asas manusia, iaitu pemeliharaan, iaitu 5 asas kehidupan manusia, iaitu agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Jadi itu 5 keperluan asas manusia. Saya ulang, mengikut Imam Asy-Syatibi, 5 keperluan asas manusia iaitu agama, keturunan, akal, ulang balik agama, keturunan, akal, harta, satu lagi apa? Satu tinggal apa? Aina, satu tinggal apa? Nyawa Prof. Nyawa. Nyawa. Ketinggalan nyawa. Ulang balik 5 keperluan asas manusia iaitu agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Itu 5 asas. Jadi penggunaan barang mestilah untuk memenuhi keperluan asas manusia. Yang kedua, hadiah, iaitu untuk memenuhi, kita panggil hajat ataupun kehendak manusia. Okay. Hadiah, hajat ialah perkara-perkara yang boleh memperbaiki kehidupan manusia. Kalau tidak ada pun tak apa, tapi kalau ada, dia dapat memperbaiki lagi kehidupan manusia. Yang ketiga, tahsiniyat. Setelah daruriyah dan hadiah dipenuhi, barulah dipenuhi tahsiniyah. Tahsiniyah yang nak bagi elok lagi. Nak bagi elok lagi kehidupan manusia. Dan kamaliyah, iaitu barang dan perkhidmatan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Dan yang kelima, tarafiyah. Okay, kita akan bincang dengan lebih lanjut. Prinsip-prinsip penggunaan. Pertama, kebenaran mestilah prinsip pertama mestilah kebenaran. Yang kedua, kebersihan. Dan suci. Okay, penggunaan barang tu mestilah bersih dan suci. Ketiga, kesederhanaan. Keempat, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan kelima, kerohanian dan akhlak. Kita tengok satu-satu. Prinsip-prinsip penggunaan. Yang pertama, kebenaran. Prinsip hanya membenarkan manusia menggunakan perkara-perkara yang dibenarkan atau diizinkan oleh Allah. Baik dari segi zat, benda itu sendiri. Zat sini bermaksud benda itu sendiri. Cara menggunakan barangan itu, tujuan penggunaan barang dan perkhidmatan tersebut. Okay. Prinsip dalam Islam hanya membenarkan manusia menggunakan barangan-barangan dan perkhidmatan yang diizinkan oleh Allah dari segi zat ataupun benda itu sendiri, cara, tujuan penggunaan tersebut. Sebab itu, Islam melarang penggunaan arak, babi, barangan curi, barangan yang diperolehi secara penipuan dan penindasan. Ditegah dalam Islam. Begitu juga barangan halal akan menjadi haram apabila tujuan penggunaannya bukan kerana Allah. Seperti penyembelihan untuk penyembahan dewa-dewa.
jin, syaitan dan sebagainya. Pergi sembelih lembu. Lembu tu tak haram. Tapi sembelih lembu untuk contohnya memuja jin dan syaitan. Itu adalah haram kerana arah penggunaan barang tersebut bukan di atas dasar yang hak. Dasar yang hak ni maksud yang betul. Jadi semua perkara dan tujuan hanyalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak boleh guna barang dan perkhidmatan contohnya untuk memenuhi hawa nafsu. Itu juga adalah dilarang. Contohnya ada duit banyak, lepas tu pergi ke tempat-tempat tertentu, contohnya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Orang duit banyak, dia boleh menggunakan harta untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia boleh buat. Tapi kena ingat bahawa akan ada balasan daripada Allah Ta'ala. Nur Akilah, bagi satu contoh. Orang tu kaya, lepas tu melakukan atau menggunakan barang untuk memuaskan kehendak dan hawa nafsu, memuaskan keinginan dan hawa nafsu yang dilarang oleh Islam. Contohnya apa? Contoh ikut hawa nafsu doktor. Dia kaya lah. Contoh dia jutawan. Okay, Kemudian dia gunalah barang dia ikut nafsu dia je. Dan dilarang oleh Allah. Contohnya macam mana? contohnya dia dah ada kereta. Okey. Okey, lepas tu dia ikutkan nafsu dia beli lagi kereta dia lagi 2-3 biji. Okey. Ya. Tentu pun tidak digalakkan. Betul? Betul? Nur Akilah. Yang lain pula, siapa nak tambah? Siapa nak tambah lagi ni? Dalila Atira. Contoh lagi. Penggunaan barang yang mengikut hawa nafsu dan dilarang dalam Islam. Dalila Atira. Tak main ke? Ya doktor. Bagi contoh. Contoh lain, dia dah ada rumah, lepas tu dia nak besarkan lagi rumah dia. Oh. Tak boleh lah nak besarkan rumah. Dia, dia macam dah ada rumah tu nak besarkan lagi, macam membazir lah lebih-lebih. Dah cukup nak lagi. Kalau renovate sikit tak apa kan? Tapi renovate banyak-banyak tak boleh. Misal contohnya dia dah beli rumah 1 juta. Kan? Lepas tu dia renovate lagi 500,000. Yang tu macam berlebih-lebih lah pula kan? Rumah 1 juta dah cukup kan harga dia kan? 1 juta tu banyak. Dia renovate lagi 500,000. Sebab dia duit banyak, tak tahu nak buat apa kan? Ada orang buat rumah sampai 10 juta pun ada kan? 6 juta pun ada. Yang tu lah yang kita kata berlebih-lebih. Alangkah eloknya kalau duit tu semua dia sedekahkan kepada fakir miskin, kan banyak pahala dia tu. Betul doktor. Betul tak? Betul. Daripada buat rumah sampai 6 juta, 7 juta kan? Buat masjid ke. Buat masjid ke lagi bagus. Dapat pahala. Setiap kali orang pergi semayang, dia dapat pahala. Daripada buat rumah 10 juta,
baik dia buat masjid 10 juta. Betul. Ada orang dia ikut nafsu kan. Lepas tu tunjuk dalam YouTube, dia ada banglo mewah 10 juta apa semua kan. Alangkah bagus dia buat mak tahfiz ke, ataupun dia buat masjid ke, atau apa-apa yang di jalan Allah, dapat pahala kan. Tapi kalau renovate sikit-sikit tak apalah. Misalnya dapur rumah dia kecil, lepas tu dia renovate 10,000, yang tu tak apalah kan. Renovate untuk keperluan. Untuk keperluan tu tak apalah. Renovate yang berlebih-lebihan tu yang tak boleh kan. Contoh lagi, kalau dia kaya, dia tinggal anak bini dia, lepas tu dia pergi melancong. Pergi melancong, pergi berseronok dengan perempuan, main judi apa semua. Contoh, main judi di Las Vegas, pergi tengok show, pergi perhabis duit kan. Yang tu pun dilarang. Ataupun pergi bermewah-mewah, beli handbag berjuta-juta. Beli macam-macam lah, handbag lah, baju lah, apa, cincin berjuta-juta. Yang tu pun tidak digalakkan dalam Islam. Jadi menggunakan barang curi, membeli dengan harta yang diperolehi secara haram, yang tu pun adalah ditegah dalam Islam. Saya tak kata kat siapa-siapa, tu contoh saja kan. Tak kamu kata saya kata kat siapa-siapa kan. Saya tak kata kat siapa. Contoh sajalah. Menggunakan harta yang diperolehi secara haram, lepas tu daripada harta yang dapat secara haram tu, dia pergi enjoy, pergi joli-joli pula kan. Lagi banyak dosa lah. Saya tak kata kat siapa-siapa lah. Contoh saja. Prinsip yang kedua, kebersihan dan suci. Masa dah habis masa dah habis. Sikit lagi lah. Boleh Sikit lagi. Boleh Semua orang okey? 10 minit lagi boleh tak? Okey, doktor. Okey, doktor. InsyaAllah 10 minit lagi kita berhenti. Prinsip pertama tadi adalah kebenaran. Prinsip yang kedua adalah kebersihan dan suci. Barangan yang digunakan mestilah barangan yang bersih dan suci. Baik, berguna dan sesuai untuk dimakan. Jika barang makanan. Barangan haram, kotor, bercampur najis, busuk atau basi adalah barangan yang memudaratkan, yang tidak boleh digunakan atau dimakan. Begitu juga persediaan barangan atau makanan seperti bekas atau tangan yang digunakan untuk makan mestilah bersih dan suci daripada sebarang kekotoran atau najis. Malah lebih jauh daripada itu, keburukan barangan atau bekas barangan dan makanan juga dilihat kesannya kepada hati. Islam mengharamkan barangan kemas dan sutra bagi laki-laki. Jadi barang yang kita guna mestilah bersih, mestilah suci, terutamanya barang makanan. Di samping itu, ada juga barang-barang yang diharamkan untuk digunakan. Contoh, orang lelaki dilarang menggunakan barangan kemas seperti emas. Orang lelaki tak boleh pakai cincin emas ataupun jam tangan emas. Kamu tengok jam tangan saya ni. Nampak macam emas kan? Tapi yang ni bukan emas. Ni tak apa. Tapi kalau jam tangan emas, tak boleh. Islam mengharamkan barang kemas iaitu emas dan sutra bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh nak pakai emas ataupun sutra. Tapi janganlah berlebihan. Janganlah sampai macam mami tu.
Kamu tahu Mami pakai ni jam tangan sampai pakai barang kemas ni sampai siku ni. Dari sini sampai siku ni. Tu tidak digalakkan macam kita sebut tadilah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi prinsip penggunaan ialah yang pertama mestilah menggunakan barang yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, barangan tu mestilah bersih dan suci. Yang ketiga, mesti guna secara sederhana. Tak bolehlah macam Mami tadi, ada barang kemas daripada sini sampai siku. Tu dia pakai kemas, barang kemas. Tak boleh, mesti sederhana. Islam menggalakkan penggunaan setakat tingkat minimum supaya dapat mengawal dan menahan kehendak nafsu dan tidak berlebih-lebihan. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud, dan juga mereka yang diredai oleh Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiada melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-duanya, iaitu boros dan kedekut itu. Tak bolehlah terlampau kedekut dan tak boleh terlampau boros. Mesti duduk tengah-tengah, sederhana. Rasulullah SAW juga turut menjelaskan dengan sabdanya yang bermaksud, tiada satu pun daripada harta benda kamu, harta dan pendapatan menjadi kepunyaan kamu, kecuali apa yang kamu makan dan gunakan untuk pakai, dan apa yang kamu belanjakan untuk sedekah. Pembalasan darinya akan disediakan untuk kamu. Jadi maksud hadis ni ialah barang yang kita gunakan, barang yang kita miliki boleh kita gunakan dan boleh juga kita belanjakan untuk sedekah. Jadi maksudnya Nabi SAW menggalakkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlebihan supaya memberinya sebagai sedekah, sebahagian daripada hartanya. Penekanan kepada penggunaan yang minimum mempunyai beberapa hikmah yang berikut. Yang pertama, berlebihan di dunia akan hanya melalaikan. Kekenyangan akan menjadikan banyak tidur. Kalau banyak makan pun jadi banyak tidur. Malas dan lemah fikiran. Bagi tujuan masalah generasi akan datang yang perlu dijamin survival dan penghidupan. Jadi berbelanja dengan sederhana tu untuk tujuan masalah generasi yang akan datang. Maksudnya sumber-sumber yang kita ada ni tak bolehlah guna semua. Hutan-hutan yang ada ni simpanlah sama untuk generasi yang akan datang. Persekitaran, environment mesti dijaga untuk kehidupan generasi yang akan datang. Ketiga, bagi merendahkan pusingan gantian barang tahan lama yang dengannya pertandingan bagi bahan mentah berada pada tingkat yang rendah, harga juga rendah. Kemanfaatan dan masalah. Segala anugerah Allah yang halal tidak salah untuk digunakan selagi ia boleh memberikan manfaat dalam bentuk ketahan hidup. Jadi apa yang Allah kurniakan kepada kita, kita guna untuk manfaat, untuk survival, untuk kita boleh hidup. Untuk pemulihan dan pembentukan kesihatan serta kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah. Malah dalam keadaan darurat,
barang yang haram pun boleh digunakan asal tidak keterlaluan. Perkara ini selari dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa, yakni terpaksa memakannya kerana darurat, sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada kadar yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Contohnya dia tersesat di dalam hutan, tersesat dan tidak ada makanan. Yang ada makanan hanyalah seekor babi. Jadi dia dibenarkan, walaupun babi itu haram, tapi dia dibenarkan untuk makan babi. Sebab dalam keadaan itu, dia dalam keadaan terpaksa kerana darurat. Tapi janganlah makan sampai seekor babi itu. Dia kena makan pada kadar yang perlu sahaja untuk dia hidup. Makan sikit-sikit supaya boleh hidup saja. Janganlah panggang babi seekor, lepas tu makan habis babi itu sampai kenyang, tak bolehlah. Dia makan babi itu sekadar untuk hidup saja. Kerohanian dan akhlak. Penggunaan mesti dapat memenuhi etika, adab kesopanan dan kelakuan terpuji dengan mengenepikan sifat-sifat tercela. Sifat syukur, zikir, fikir dan sabar ada dalam masa penggunaan. Jadi bila kita menggunakan suatu barang dan perkhidmatan, kena adalah sifat syukur. Zikir, maksudnya ingat kepada Allah. Fikirkan bahawa ini semua adalah anugerah Allah, dan sabar. Bersyukur dengan pemberian yang ada sambil memikirkan nasib mereka yang tidak mendapat peluang ini. Ingat kepada Allah yang memberikan kita kehidupan dengan melakukan sesuatu, dengan memulakan dengan bismillah. Nak makan kena bismillah. Kalau nak naik kereta, bismillah. Naik motor, bismillah. Pakai baju, bismillah. Setiap kali kita nak menggunakan satu barang, mulakan dengan kalimah bismillah. Sabar atas nikmat dan ujian yang Allah hadapkan dan tidak gelojoh dalam penggunaan nikmat yang ada. Kepenggunaan mesti dapat meningkatkan nilai-nilai kerohanian dan akhlak. Kita berhenti cakap tu, insya-Allah kita sambung dengan tajuk kepentingan penggunaan. Kelas yang seterusnya adalah pada hari Isnin pukul 8 pagi insya-Allah, dan insya-Allah saya akan bagi kamu tugasan dalam WhatsApp group insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.